Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya kenalkan, nama saya Ahmad Firdaus Mahmud. Saya merupakan pengasas Tim Sarga Tanah. Alhamdulillah, saya melibatkan diri dalam industri hartanah ni pada tahun 2012. Pelibatan saya ni sebenarnya dia berlaku secara bukan disengajakan. Masa saya ingat lagi lah, masa tu memang dalam keadaan kewangan yang agak susah masa tu lah. Saya ingat lagi masa tu wife saya buat PhD dan kami kena pergi ke Australia dan UK buat bantu isteri saya buat data collection. Dan masa tu lah saya habis duit banyak. Jadi bila kita habis duit banyak ni, perkara yang paling kita nak kena kita dekatkan diri dengan Allah Ta'ala lah. So Alhamdulillah, masa itulah saya banyak baca Yasin, baca Waqiah, minta doa dengan Allah Ta'ala. Tunjuklah saya jalan, satu jalan yang satu pekerjaan yang Allah bagi saya buat sikit, tapi Allah bagi saya banyak. Itu yang saya pun consistently lah, secara konsisten saya minta untuk buat benda tu lah. Dan Alhamdulillah satu hari saya punya jiran saya ni dulu dia duduk di taman saya. Jadi dia pun mengapi masalah kewangan. Masa tu dia kena buang kerja, jadi dia balik ke Sabah. Dia call saya, dia kata, kenapa dia call saya? Sebab rumah yang dia tinggal kat sini saya buat pusat mengaji. Maksudnya masa tu saya panggil satu ustaz ajar mengaji di rumah tu lah. Jadi rumah tu secara langsung saya yang uruskan. Jadi dia call saya, nama dia Cik Zainal, dia call saya, Cik Firdaus boleh tak tolong jualkan rumah saya? Saya ingat lagi. Saya kata, nak jual berapa? Dia kata saya pun tak tahu harga nak jual berapa. Jadi dia kata anggaran lebih kurang dalam 300,000 ke 330,000 anggaran tu lah Cik Firdaus. Jadi saya memang tak ada knowledge. Saya kata cuma niat masa tu just niat nak membantu jiran saya untuk jual rumah tu lah. Jadi saya jumpa satu sahabat saya, nama dia Azri. Dia ni yang saya selalu tengok dia jual barang dekat Mudah.my. Saya perhati dia selalu sangat. Jadi saya turun dari saya office saya, masa tu saya bekerja lagi. Office saya tingkat 2, dia tingkat 1. Saya turun jumpa dia. Saya kata, Azri boleh tak ajar aku macam mana nak register akaun Mudah ni? Jadi Alhamdulillah lah dia buka akaun Mudah, ajar saya buat akaun Mudah. Dan saya masuk ke iklan dalam akaun Mudah tu lah. Dan Alhamdulillah bila saya iklan tu, ramai lah orang call. Ejen hartanah pun ramai call. Orang pembeli yang betul-betul nak beli pun ramai call. Jadi ramai-ramai tu ada 2 pembeli yang betul nak serius nak membeli rumah tu. Daripada 2 tu, seorang tu dia duduk dekat area rumah saya je. Satu flat dekat rumah saya tu, berhampiran dengan rumah teras yang saya tinggal tu lah. Jadi dia kata boleh dah nak bawa dia tengok rumah. Jadi saya bawa tengok rumah. Dia kata dia dah berkenan rumah tu. Tapi masa tu saya iklankan 360,000. Dan jadi ke rezeki saya tu, pembeli tu dia tak demand pun. Dia kata boleh je 360,000. Saya rasa boleh lah, dia katakan. Saya pun okey lah macam tu. Saya memang tak tahu proses lah. Memang tak tahu proses jual beli tu, memang tak ada knowledge langsung. Jadi saya kata saya call dengan dia. Sebab kata suruh saya call dengan kawan lawyer. Saya ingat saya call lawyer. Saya kata boleh tak terang kat saya macam mana proses jual beli ni. Dia explain kat saya lah. Pertama sekali kau je buat satu surat yang katakan tuan rumah nak jual rumah pada harga berapa, pembeli nak jual harga berapa. Lepas tu buat surat tu, lepas tu suruh dua-dua pihak sign. Nanti lepas tu submit lah pada loan. Saya pun fikir-fikir balik, okey boleh lah. Jadi saya pun buat satu surat dengan tulis nama dia, tulis tak ada type pun, saya tulis tangan je. Dia nak beli rumah pada harga RM360,000 dan dia setuju beli pada RM360,000 tu. Dua-dua sign. Saya post dekat saya email dekat dia email balik kat saya. Lepas tu saya bagi kepada pihak pembeli. Saya kata kena dapatkan pinjaman perumahan. Sebab saya tak kenal banker masa tu. Jadi Alhamdulillah lah dia uruskan. Dia kerja utusan masa tu. Jadi dia pun submit application apa semua. Alhamdulillah bank dia lulus semua. Lepas tu dia telefon saya, Cik Firdaus loan dah lulus. Saya kata lah, mak loan dah lulus nak kena buat apa pula ni? Saya call kawan saya lawyer lagi tu. Saya kata tenang je, kau bagi aku je buat kes ni. Maksudnya dia tolong buatkan perjanjian jual beli SMP. Saya ambil dokumen, saya bagi dekat peguam tolong buat SMP everything. Dan Alhamdulillah lah, maksudnya transaksi tu berjalan. Saya dah habis lah, maksudnya saya dah bagi kontak nama pembeli, dah bagi kontak nama tuan rumah kepada peguam untuk uruskan lah. Jadi peguam dah uruskan, saya dah tak ada apa-apa buat lah. Selang lebih kurang dalam 3-4 bulan lepas tu, Cik Zainal tu call saya. Dia kata, Cik Firdaus ada kat mana? Saya kata saya ada kat rumah.
Dia kata kebetulan saya daripada Sabah turun sini duduk rumah abang saya di Wangsa Maju, saya ingat lagi. Dia kata malam ni nak datang rumah Cik Firdaus boleh. Saya kata datanglah. Jadi saya bagi tahu dengan rumah saya, malam ni Cik Zana nak datang rumah. Saya dah lupa masa tu pasal rumah tu dah. Ingat dah habis lah, tak teringat pasal komisen, tak ingat pasal apa dah pun. Jadi masa dia dah bagi apa, dia datang rumah saya malam tu, saya ingat lagi saya masak kuih tiaw masa tu. Jadi makan everything semua. Jadi dia datang dengan isteri dia. Jadi masa dah sembang tu, sembang lebih banyak apa dia buat kat sana. Sembang dalam bentuk kejiranan. Tapi masa dah habis nak balik tu, isteri dia kata dengan Cik Zainal, kita bukalah satu cek untuk bayar kepada Cik Firdaus untuk komersial rumah. Saya buka satu cek, dia bagi saya RM15,000. Saya kata wow, RM15,000 banyak ni. Saya kata RM15,000 ni dah cukup banyak dah untuk saya. Tapi bila dia berjalan keluar daripada rumah saya, isteri dia cakap sekali lagi dengan Cik Zainal ni, bang, bagi lagi satu positive check pada Cik Firdaus. Nanti bila duit dah masuk, baru minta Cik Firdaus bank in duit ni. Dia buka lagi satu cek yang bernilai RM15,000 lagi. So malam tu saya dapat RM30,000 daripada menjual satu rumah. Saya kata wow, ini industri yang memang luar biasa hebat lah. Dekat situ saya mula. Tapi masa tahun 2012 tu dia tak banyak lah. Dalam keadaan sekarang orang berkongsi mengenai ilmu-ilmu menjadi perunding tanah. Jadi saya jumpa dengan satu kelas. Saya pergi belajar satu kelas, saya bayar RM150. Saya belajar satu hari. Sebenarnya untuk buka minda saya macam mana nak jadi ejen. Saya dapat ilmu, tapi saya kata tak cukup lagi ilmu. Saya jumpa lagi satu orang, cikgu apa? Sifu Hartanah, suami isteri. Dia kata boleh 2 hari coaching bayar RM1,000, saya bayar RM1,000. Duit pun masa tu pakai duit tu lah. Duit yang dapat RM15,000 tu. Saya belajar 2 hari, saya kata wow, macam ni macam boleh buat rumah lah. Kebetulan masa saya coaching 2 hari tu, dia kata dia ada satu projek di Sepang untuk dijual. Kalau berminat jual. So alhamdulillah saya jual juga projek tu. Lepas tu saya kata macam mana nak jadi ejen tanah. Yang seminar first saya pergi tu, dia introduce satu perempuan untuk jadi ejen. Saya join satu agensi masa tu, Jalan Kuchai Lama tahun 2012. Itu bermula kerjaya saya. Masa tu saya berguru dengan satu Chinese sifu lah. Nama dia William. Jadi kat situ saya tengok, wah, dia ajar saya macam mana nak buat ejen. Tapi di masa tu dia ajar lebih teori, balik kena buat. Dia kursus dia 3 hari. Tapi 3 hari malam, sebab ejen part time kan, pukul 8 malam sampai pukul 10 malam. 2 jam je. Selama 3 hari. So 6 jam je kursus saya. Lepas tu dia kata, okay, malam ni you kena cari listing. Dia ajar saya, kata, wah, macam mana nak cari listing? You pergi bikin cari listing. Tak ada 5 listing, jangan datang jumpa saya. Tak payah datang kelas. So, tapi 3 hari yang dia bagi assignment ni, saya buat. Dekat situ saya kata, first month saya jadi ejen tanah, saya jual 4 biji rumah. As a part time punya, saya kata, wow, ini industri yang luar biasa lah. Yang boleh saya settlekan hutang saya, boleh ubah kehidupan saya yang jadi lebih baik lagi. Kat situlah konsisten saya terlibat dalam industri hartanah lah. Lepas tu 2 tahun setengah saya jadi ejen tanah, saya berhenti. Bila saya berhenti, saya tulis satu buku. Buku tu tajuk dia Soul Kunci Ini Milik Siapa lah. So buku tu saya tulis, saya berkongsi apa benda yang ejen hartanah perlu lakukan. So sebenarnya apa yang saya nak kongsi ejen hartanah dia bukan satu skop yang besar. Sebenarnya kalau ejen hartanah dia ada lebih kurang dalam 9 skop lah. Ada 9 skop ejen hartanah. Pertama sekali ejen hartanah dia mesti tahu macam mana dia nak cari listing. Maksudnya ejen hartanah ni kita punya produk kita adalah listing. So macam mana kita nak cek listing hartanah. Kedua, bagaimana kita nak buat apa? Kita nak buat analisa pasal ejen hartanah. And then ketiga, kita ajar macam mana nak buat marketing pasal apa, kita buat inspection. Pertama kita cek listing, kedua analisa listing, ketiga kita ajar bagaimana nak buat inspection rumah, apa macam mana kaedah-kaedah kita nak deal dengan owner, apa dokumen-dokumen yang owner perlu sign, okay, apa benda yang kita nak cakap, apa perkara yang perlu minta daripada tuan rumah. And then kita ajar macam mana kita nak buat marketing. Marketing ada 2, satu marketing dari segi online, satu marketing dari segi offline. Benda ni nak kena tahu medium terbaik. Kalau rumah bawah 300,000, medium mana yang terbaik? Kalau rumah 300,000 ke apa sejuta, apa medium terbaik? Rumah atas juta, apa medium terbaik? Ini benda-benda yang kita nak kena tahu secara online. Bila dah settle online, check listing, analisa listing, buat inspection rumah, buat marketing, and then orang akan call kita. Assalamualaikum Cik Firdaus, saya nak tengok rumah. And then kita bawa orang tengok rumah. Macam mana kita nak deal dengan penyewa? Macam mana kita nak deal dengan tuan rumah? Okay, macam mana kita nak deal dengan buyer yang berminat nak beli rumah? Bila orang dah tengok rumah, dia berkenan nak beli rumah tu, and then apa
Macam mana kita nak collect booking? Berapa booking nak kena collect? Apa borang yang nak kena isi? Ini kita ajar lah. Maksudnya kena buka memorandum of sale ataupun offer to purchase, kena bayar booking 3%. Maksudnya kita kira kelayakan dia layak tak untuk membeli. Ramai orang nak beli rumah, kadang-kadang dia tak layak. Jadi kat sini penting kita ceritakan, okey, layak dah dia nak membeli rumah tu. Kita kongsikan dengan mereka kelayakan mereka untuk beli rumah. So kalau dia layak, and then kita collect booking. Bila dah collect booking, kita nak submit loan kepada pihak bank. Bank mana yang nak submit? Dan kita nak tahu juga, ada setengah-setengah bank yang kalau orang tu tak ada hutang langsung, walaupun gaji tinggi, scoring dia kosong. So bank ni kita tak boleh hantar. Jadi apa dokumen-dokumen yang bank nak? Kalau orang kerja makan gaji, ni dokumen dia. Kalau orang mungkin gaji kecil tapi dia ada overtime, ni dokumen dia. Untuk orang yang kerja sendiri, ni dokumen-dokumen dia. Ni yang kita akan kongsikan dengan kita punya ejen-ejen hak tanah. Nak ajar ejen macam mana nak baca SIKRIS, report macam mana. Jadi macam mana nak baca SISTOS punya report. Ini benda-benda yang penting untuk ejen tanah. Okey, kalau loan dah pembeli dah setuju, dah bayar booking, kita dah submit loan dah lulus. And then nak buat apa? Kita ambil dokumen ni nak bagi dekat peguam. Apakah dokumen yang kena bagi dekat peguam? Kita akan buat pengungsian juga. Maksudnya, ini dokumen-dokumen yang perlu ada supaya peguam boleh prepare perjanjian jual beli. Bila perjanjian jual beli dah ready, sebagai ejen tanah, collect balik dokumen-dokumen dia semua. Orang yang bayar booking tadi, duit booking, receipt booking, perjanjian jual beli, kumpul balik, hantar balik pada agensi untuk kita claim duit kita. Kalau orang tanya berapa lama, paling cepat saya buat 21 hari. Daripada orang bayar booking sampai saya dapat gaji saya, paling cepat 21 hari. In average lebih kurang dalam 30 hari, 45 hari ataupun maksimum 60 hari lah. Tu habis lama sangat. Jadi maksudnya kalau kita faham skop ejen hartanah, cari listing, analisa listing, kita buat inspection, kita buat marketing, kita buat viewing, kita buat closing, kita deal dengan bank, kita deal dengan lawyer, kita claim duit kita. Kalau kita faham benda ni, ini benda asas yang ejen tanah perlu tahu. As long kalau kita tahu benda ni, insya-Allah memang kita boleh buat. And then berikutnya kita juga akan ajar tanah term ejen tanah ni. Kalau rumah yang kalau EPF nak keluar, berapa banyak EPF duit boleh keluar daripada duit EPF. Kalau orang beli tak cukup cash, ada EPF, apa kaedah dia. Kalau orang ada cash 10% tapi EPF tak ada, boleh ke beli rumah? Rumah kalau master title ataupun masih lagi dah 10 tahun master title, boleh ke orang nak beli rumah? Jadi benda kita ajar. Maksudnya master title, strata title, kita ajar apa itu leasehold, apa itu freehold. Kalau rumah ada caveat macam mana. Ini term yang nampak jargon lah, nampak macam susah, tapi sebenarnya senang je. Kalau kita faham sebenarnya kaedah-kaedah yang kita nak gunakan ni, apakah method. So kalau kata dalam buku Sol kunci ini milik siapa tu, saya ada kongsikan lebih kurang dalam 18 perkara yang ejen hartanah perlu tahu. So kalau kita tahu 18 perkara ni, insya-Allah dia sangat-sangat membantu ejen hartanah untuk berjaya. And then ejen hartanah pun juga sebenarnya dari segi teknikal ni sebenarnya sikit je. Mungkin 20% ke 30% teknikal. Selebihnya ejen tanah kita nak fokus on kita punya kesediaan kita. Maksudnya kalau tengok, kita ni dilahirkan dan dibesarkan dalam environment yang berbeza. Ada orang dia dulu mungkin belajar dalam bidang engineering. Saya dulu belajar degree dalam bidang ekonomi. Mungkin orang kata saya dulu SPM je belajar. Boleh tak saya jadi ejen tanah? Okey, maksudnya ada orang dia kata saya ada satu ejen saya dia farmasis. Dia tu nak jadi ejen, boleh. Sebab apa? Ilmu teknikal adalah ilmu yang dia benda yang sama. Maksudnya saya kata 8 skop ejen tanah ni kita akan detailkan lah apa benda yang ejen tanah nak kena buat. Tapi pelaksanaan dia bergantung kepada pengalaman kita, bergantung kepada pendidikan kita, bergantung kepada confidence level kita kat mana. Okey. Jadi ejen tanah juga kita tekankan benda-benda yang macam mana nak berkomunikasi, macam mana nak bercakap, kita nak faham bahasa badan orang. Bila orang bercakap gunakan bahasa, contohnya kita bawa orang tengok rumah, and then kita communication punya skill. Sebab apa? Ejen tanah ni dia perlu faham lebih kurang dalam ada 8-9 perkara ejen tanah perlu tahu. Pertama sekali dia mesti tahu pasal goal setting dia, apa dia nak capai sebagai ejen tanah. Mungkin income as part time income, ataupun memang dia nak jadi sebagai full time punya income. Maksudnya goal setting dia kena betul. Kenapa dia nak jadi ejen tanah? And then kita kena ajar juga ejen tanah macam mana dokumen-dokumen yang perlu terlibat sebagai ejen tanah. Apakah dokumen-dokumen yang perlu ada? Maksudnya kalau appointment letter perlu ada, contohnya
memorandum of sale ataupun offer to purchase, lepas tu agreement to rent untuk sewa beli. Sebab ejen tanah kita juga menguruskan sewa. And then kita ajar macam mana how to understand your client. Macam mana kita nak memahami bahawa pembeli yang nak beli rumah tu betul-betul layak nak beli. Macam mana kita nak filter dia, macam mana kita nak scan dia. And then kita juga share dengan ejen-ejen tanah ni mengenai communication. Communication ni penting. Sebab apa? Bila kita jual rumah, ada rumah yang kita jual yang bawah 300,000, behavior owner dia, behavior buyer dia lain. Kita boleh cakap yang kadang-kadang mereka ni kurang pengetahuan tentang ilmu hartanah. Jadi kita boleh terangkan secara detail, 1, 2, 30 detail. Dan behavior dia nak menjual dia pun kadang-kadang dalam keadaan terdesak. Ini pun perlu ada skill communication. Kalau rumah yang 300,000 ataupun atas sejuta ni biasanya orang-orang ni lebih educated, cakap lebih mudah, property mereka faham, dan mereka faham bagaimana proses, lebih mudah. Tapi communication juga dia melibatkan bagaimana bahasa badan kita bercakap dengan klien. Sebab apa kita akan jumpa orang yang klien yang akan cakap bahasa dia bahasa mata. Dia kata, oh saya nampak, saya tengok. Jadi maksudnya bahasa mata dia bercakap. So kita pula bercakap bahasa, oh saya dengar orang ni cakap. So tak samalah. Kalau orang guna bercakap bahasa mata, kita mesti cakap, saya tengok, saya lihat. Kita akan guna benda yang sama. Saya pun nampak benda yang sama, saya lihat benda yang sama. Kalau orang cakap, saya dengar orang sebelah kata, orang guna bahasa telinga. Maksudnya kita cakap pun bahasa telinga. Maksudnya, oh saya pun dengar benda yang sama. Ada benda-benda communication skill. Kalau kita jumpa orang yang mungkin dah berusaha sikit, dia cakap, itulah makcik rasa. Jadi dia gunakan feeling, dia kinesthetic. Dia cakap mengenai bahasa-bahasa yang melibatkan diri dia, seronok. Kau cakap surau dekat, dia akan rasa feel. Ini communication pun penting. And then kita akan ajar juga ejen bila nak buat field work macam mana. Bila you all turun ke dalam industri, nak pergi field work, maksudnya nak pergi site visit, nak tengok rumah, macam mana nak cara nak tengok rumah. Apa yang dicakap dengan pembeli, apa yang nak dicakapkan owner. Maksud kita jadi ejen tu, yang datang serentak ni, tuan rumah ada, pembeli ada, kadang-kadang penyewa ada. Kita ni seorang ejen. How to communicate, how to control. Ini yang penting sebagai ejen tanah. Ini benda-benda yang sangat penting. And then kita akan ajar juga, and then how to manage your time. Time management. Time management ni penting lah. Banyak orang, ada orang dia kata CEO lah. Chief Everything Officer. Semua je nak buat. Jadi ejen tanah ni untuk ejen-ejen baru ni macam tu lah. Maksudnya kita lah juga yang cari listing, kita lah buat marketing, kita lah buat viewing. So kalau saya dalam leader-leader, saya akan train lah. Lepas tahun tu kalau boleh dah mula ambil staff. Sebab apa dalam Tim Saudagar Hartanah ni kita memang trainkan orang bukan menjadi ejen hartanah seumur hidup, tidak. Kita nak ejen hartanah dalam tim kita ni menjadi leader dalam industri. Itu yang kita nak. Maksudnya lepas tahun, sebab kita ada buku pasport yang kita akan gunakan untuk ejen-ejen hartanah. Jadi benda-benda ni ejen kena kita bekalkan kepada ejen hartanah. So tak ada kesusahan untuk ejen kata susah nak jadi ejen hartanah ni, tak adalah. Adif ambil buku ayah ni, buku Go ni, atas meja ni. Jadi ejen hartanah sebenarnya adalah Amat tolong ambil buku Go ayam. Jadi ejen hartanah ni satu industri yang sangat best, yang sangat boleh memberikan kepuasan kepada ejen hartanah. Sebab apa semua orang nak gunakan kita punya special. Saya bukan nak kata industri lain tak okey. Industri lain pun okey, tapi ejen hartanah ni bila kita pakai ejen hartanah ni, orang suka deal dengan kita. Bila orang cakap market sekarang macam mana orang cakap COVID sekarang masalah ni, ekonomi sekarang macam mana, market sekarang macam mana, jual rumah okey ke, beli rumah okey ke. Orang suka minta advice kita. Jadi sebagai ejen hartanah sebenarnya inilah peluang terbaik untuk kita jadi ejen hartanah. Dan kalau saya dalam Tim Saudagar Hartanah, saya ada buat satu buku SOP ejen. Buku ni memang buku semua ejen-ejen hartanah yang dah join dalam tim kita, yang memang dah join, kita akan bekalkan buku ni. Buku ni kita akan ajar, kita akan share everything. Dia akan jadi handbook ejen lah. Ni belakang pun kita ada buat untuk ejen punya jadual. Jadi dia berkaitan dengan time management. Sebab apa? Pengurusan masa adalah benda yang paling penting sebagai seorang purniaga tanah. Sebab apa? Kita daripada awal kita pagi bangun, kalau kita part time, bila masa yang sesuai kita nak check listing. Kalau saya mula sebagai part time dulu, biasanya saya akan start awal. Maksudnya saya akan bekerja awal. Kebetulan rumah saya dengan office dekat je, lebih kurang 15 minit. Kalau saya buat office pukul 8 ke 9 tu masa saya untuk deal, communicate dengan owner dan buyer. Lunch hour 12.1, 1, 2 communicate dengan owner dan buyer. Malam balik kerja pukul 6 saya start, dan malam saya start. Mula-mula tu agak tough juga untuk saya manage. Tapi alhamdulillah,
Sebab apa? Masa yang kita urus tu ada. Kalau tengok ejen tanah yang ada, yang part time pun able untuk dapat 10,000, 15,000 sebulan ada je. As long kita pandai manage masa, dan Sabtu Ahad lah masa terbaik untuk ejen tanah. Industri tanah ni industri yang sangat best sebenarnya. Maksudnya saya kata dari segi bestnya, kalau saya pertama sekali dari segi duit lah. Macam mana saya dari segi duit ni, daripada industri tanah ni lah saya dapat settle saya punya hutang-hutang. Saya dapat menyimpan. Saya dapat pergi haji secara menggunakan haji furada. Saya dapat sekolahkan anak-anak saya dengan sekolah-sekolah yang agama, yang swasta. Dapat beri yang terbaik kepada keluarga. Itu yang best sebagai seorang pengundi tanah. Tapi untuk dapat yang best ni sebagai pengundi tanah ni, kita kena tempuh challenge dia. Maksudnya kita kena tahu apakah yang struggle lah, apakah cabaran dia yang dilalui sebagai seorang pengundi tanah. Cabaran ni pertama sekali, cabaran yang paling besar ialah cabaran diri sendiri. Cabaran kita bagaimana kita nak bertindak, bagaimana kita nak buat, bagaimana kita nak dapatkan perkara yang kita nak dapat tu. Maksudnya kalau kita nak income 10,000, macam mana kita nak dapat? Cabaran ni diri kita. Kita kena buat, kita kena bertindak. Saya bercontoh benda yang sama. Saya ingat lagi satu kawan dengan saya, dia pergi kursus dengan saya sama. Tahun 2012, ada 2 orang lah kawan saya. Pergi kursus yang sama. Hari yang sama, duduk tempat yang sama. Daripada kami bertiga, seorang tak buat langsung. Seorang balik lepas training 3 hari, tak buat apa-apa, relax je. Okay, terus bekerja dengan bank. Habis sekarang lepas dah kena BSS, dah kena buang kerja, datang balik tanya, macam mana nak buat? Lepas 3 tahun kita dah mula buat, macam mana nak buat? Okay, ada juga. Ada seorang lagi kawan saya, dia buat. Tapi dia buat, sambil lewa lah, buat. Sampai sekarang lagi masih buat, tapi dalam keadaan yang masih lagi struggle. Kenapa? Tak ada strategi. Lepas tu drive tak kuat nak buat, tak sungguh-sungguh nak buat. Jadi pertama sekali kena diri. Kita kena yakin yang kita boleh berjaya. Kita kena confident kita boleh berjaya. Kita yakin Allah bagi jadi kita insan yang terbaik untuk berjaya. Yang pertama. Kedua, challenge dari segi rejection lah. Maksudnya bila kita menawarkan perkhidmatan, kita ni ejen tanah. Servis kita ialah servis jual beli rumah. Jadi perkhidmatan kita, awak nak jual beli rumah, kita uruskan. Sudah pasti ada pihak-pihak yang akan reject kita. Maksudnya perkhidmatan kita, contohnya ada orang nak jual rumah, kita kata saya Mahfidah Mahmud daripada Tius Sarga Tanah, boleh dah kalau saya nak bantu tuan jual beli rumah. Tak apalah saya dah ada ejen, tak apalah saya nak uruskan sendiri. Tak apa saya tak perlukan ejen tanah. And then sebagai ejen tanah, adakah kita nak ambil benda sebagai personal, ataupun kita kata okey tak apa, it's okay, next client. Jadi sebagai ejen tanah, kita fokus kepada next client lah. Kita jangan fokus sangat kepada rejection tu mengganggu sampai kita tak boleh nak move on. And then ketiga ejen tanah ni, struggle yang kita buat ialah struggle dari segi kita punya pengurusan masa, pengurusan listing yang kita ada, pengurusan aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan. Kalau kita able manage tu semua, insya-Allah kita memang boleh berjaya sebagai seorang pengundi tanah. Kenapa? Dah ramai saya jumpa ejen tanah dan berjaya. Dan alhamdulillah dah ramai juga saya melahirkan ejen tanah yang telah berjaya mendapat income lebih daripada RM10,000 selepas 6 bulan bersama tim Sarga Tanah. Sebenarnya saya nak buat satu webinar sebenarnya. Saya nak kongsikan ilmu-ilmu yang saya selalu berkongsi dengan ejen tanah dan Sarga Tanah. Saya nak kongsikan dengan anda satu peluang bagaimana anda nak menjana pendapatan sebagai seorang pengundi tanah. Bagaimana anda nak buat, anda nak tahu apa benda perkara-perkara yang perlu anda lakukan sebagai seorang pengundi tanah. Apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan, kita ajar macam mana nak register mudah. Benda ni sebenarnya mahal lah. Kalau nak tanya segi masa saya, komitmen saya sangat mahal. Tapi untuk anda yang dapatkan buku e-book percuma saya hanya tawarkan sebanyak RM97 saja untuk satu hari sesi dengan saya. Saya tunjukkan secara jelas, secara terbuka, sampai anda faham bagaimana anda nak menjadi pengundi tanah yang bijak dan berjaya mendapat pendapatan lebih daripada RM10,000 setiap bulan. Anda berminat? Anda nak? Anda klik di bawah. Kerana anda dilahirkan untuk berjaya. Andalah pengundi tanah yang saya cari untuk sama-sama berjaya bersama tim Sarga Tanah.